Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahum fis samai wa ilahum fil ard. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man yatamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Summa amma ba'du. Jadi alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan, kebaikan ini. Kita masih lagi dapat bertemu dan juga dapat bersua muka untuk menyambung tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menyambung kerja wajib yang diwajibkan oleh Allah taala kepada kita sebagai hamba yang sentiasa taat dan juga patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadat dan juga istiqamah dalam ibadat. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ganjaran dan pahala daripada kerja-kerja baik yang kita laksanakan ini. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita nak sambung cerita kita, kisah kita, kuliah kita berkenaan dengan tajuk kelebihan solat sunat rawatib yang kita dah pun mulakan pada pertemuan minggu yang sudah, minggu yang lepas, pada halaman yang ke-77. Dan pada pertemuan kita yang lepas, kita telah melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan ataupun keistimewaan solat sunat rawatib, iaitu solat-solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu, sama ada yang qabliyahnya dan juga yang ba'diyahnya. Dan di antara solat sunat ini ada yang afdal dan ada yang tidak afdal, ataupun dipanggil sebagai sunat muakkadah dan sunat ghairu muakkadah. Sunat yang dituntut dan juga sunat yang tidak dituntut. Dan kita lihat juga hadis yang Nabi melaksanakan solat sunat sebelum subuh ataupun solat sunat fajar yang menjadi keberatan oleh junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda buat, dan baginda tidak pernah meninggalkannya seumur hidup baginda. Dan ini menunjukkan bahawasanya solat sunat subuh ini merupakan solat sunat yang sangat tinggi rankingnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita orang awam yang sentiasa melakukan dosa, kesilapan dan juga kesalahan, kita buatlah, sama ada yang muakkadah ataupun yang tidak muakkadah, yang afdalnya lebih dan juga yang afdalnya kurang, atas nisbah kita orang awam, atas nisbah kita hamba Allah Ta'ala yang banyak amat dosa ni, maka kita buatlah. Terutama sekali bila mana kita hadir ke musalla, ke masjid, ke surau, maka kita buat, mengambil keberkatan, mengambil roh tempat-tempat ibadat sebegini untuk kita tidak melaksanakannya ataupun melaksanakannya dan memenuhi ruang-ruang minit, ruang-ruang masa yang ada pada kita sewaktu kita berada di atas surau, di atas masjid,
dengan kita memperbanyakkan amalan sunat, antaranya solat sunat, sama ada yang ba'diyah dan juga yang qabliyah. Dan pada malam ini kita sambung, kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan panduan kita semua sampailah kepada hari kiamat untuk kita melaksanakan. Kalaupun tidak semua kita mampu melaksanakannya, kita tidak meninggalkan semuanya. Kita buat setakat mana yang kita mampu, dan yang kita tak mampu tu kita berazam untuk kita buat lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan anggota badan kita untuk melaksanakan solat-solat sunat yang diberikan markah tinggi ataupun ganjaran yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ibadat sunat, dia memberikan pahala lebihan kepada amalan wajib yang kita buat. Bukan sahaja amalan pahalanya lebih, tetapi menutup, topak segala macam kekurangan, kecacatan yang ada dalam solat-solat fardu. Amalan-amalan fardu ditutup ataupun direcover balik oleh solat ataupun ibadat sunat yang kita buat. Kalaulah dah sempurna dah, dapat markah 100% ibadat fardu kita, solat wajib pun 100%, zakat pun 100%, haji umrah pun 100%, maka yang sunat ini tetap kita buat bagi menambahkan lagi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti dia tidak akan sia-sia, akan ada perkiraan di sisi Allah, akan ada nilaian di sisi Allah yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita menerusi lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca pada 2 rakaat fajar, artinya solat sunat subuh. Rakaat yang pertama ialah suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Maka ayat yang kita baca, tuan-tuan, ini ada dalil khusus daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah yang ringkas, surah yang pendek. Yang pertama surah Al-Kafirun dan yang kedua surah Al-Ikhlas, yang pernah ataupun yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana kita baca, kita telah ikut sunnah. Bila ikut sunnah, maka pahala sunat pun kita dapat, sebab kita ikut jejak langkah perbuatan dan amalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi berpakaian kita ikut baginda, dari segi membaca ayat-ayat ini pun kita ikut baginda, maka kita dapat pahala lebih. Dan juga tidak ada satu kaedah perbuatan yang terlebih baik dalam soal ibadat, melainkan kita tiru amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah ia ibadat. Kalau dia bukan datang daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan ibadat. Dia bukan perkara yang membolehkan kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidaklah memaklumi semua amalan Rasulullah. Tak semua amalan Nabi itu kita tahu, tak semua sampai kepada kita. Maknanya, kalaulah kita tak tahu ini sebahagian daripada perbuatan Nabi, tapi ada orang yang buat, kita tak tahu, maka kita tak boleh kata perbuatan itu adalah perbuatan bid'ah. Perbuatan itu ialah tak kena dan tak betul, sebab di luar daripada pengetahuan kita.
Sedangkan orang yang melakukannya, dia ada hujah, dia ada ilmu, dia ada nas, maka dia membuat berdasarkan pada ilmu yang ada pada dia. Maka bila dia buat, maka dia dapat pahala daripada amalan yang dia buat. Jadi kita tak boleh menyalahkan dia, tak boleh mengkomplain, tak boleh mempersoalkan, mempertikaikan amalan yang dia buat. Konon-kononnya bid'ah, padahal di luar daripada pengetahuan kita, ataupun kita tak tahu, ataupun kita tak suka, maka kita tak boleh gelar sebegitu. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, ilmu pengetahuan adalah satu topik yang sangat penting dalam hidup kita. Orang yang tak ada ilmu dipanggil orang yang jahil. Jahil ini dia lebih teruk daripada istilah bodoh. Jahil dalam bab agama tak didasari dengan wahyu Allah, tak ada maklumat daripada Al-Quran, tak ada maklumat daripada hadis, kita jahil, maka ini merupakan satu perkara yang amat malang sekiranya berlaku di kalangan orang-orang Islam, terutama sekali dalam soal ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca lagi sekali hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca pada 2 rakaat solat fajar, iaitu qul ya ayyuhal kafirun dan juga qul huwallahu ahad. Maka ini adalah dalil yang jelas, lagi terang kepada kita, membaca ayat-ayat ini ialah kita telah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh menjadikan dalil ini sebagai satu dalil yang kita boleh guna pakai dalam mana-mana solat sunat, sama ada solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, apa-apa sajalah. Sebagaimana seolah daripada kawan kita pada pertemuan yang lepas, tidak ada pun ayat-ayat yang khususi. Memang tak ada pun ayat-ayat yang khususi. Kita boleh baca apa-apa ayat, sebab semua ayat adalah ayat yang datangnya daripada Allah, yang memuji Allah, yang menyebut tentang keagungan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menceritakan kisah umat-umat dahulu yang dihina oleh Allah, yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kita boleh pilihlah mana-mana ayat yang kita suka baca, kita baca. Malah ada hadis mengatakan bahawasanya ada satu orang sahabat Nabi, dia baca je ayat qul huwallahu ahad dalam semua sembahyang yang dia buat. Yang sunat pun baca ayat itu, yang wajib pun baca ayat itu. Dan Nabi mendengar dia suka baca ayat itu. Maka Nabi pun tanya, wahai sahabat, kenapa kamu suka baca ayat ni? Maka dia kata, saya sangat suka membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ayat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala tu Esa, Allahus Samad, Allah tempat memohon hajat segala makhluk. Lam yalid, dia tu tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu benda pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sahabat ni kata macam tu, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah pun suka pada kamu. Pada masa tu immediately Nabi kata macam tu. Jadi bila Nabi kata macam tu pada sahabat itu, memang betul. Bila kita suka akan sifat-sifat Allah yang maha agung, maka Nabi mengatakan Allah suka juga pada kamu. Ayat yang ringkas, ayat yang pendek, tetapi memberikan pahala yang cukup besar kepada kita. Cuba kita baca ni. Ayat ini berulang-ulang kali, sentiasa kita baca untuk kita membersihkan diri kita daripada sebarang keraguan, sebarang was-was kepada agama kita.
Dan mudah-mudahan ayat ini jadi penawar, pengubat hati kita yang degil, yang keras hati, susah nak menasihat. Jadi bila mana kita baca surah Al-Ikhlas, nama Al-Ikhlas, tulus ikhlas, memuji dan juga memuja Allah, mengagumi sifat-sifat Allah yang tak sama dengan sifat mana-mana makhluknya. Maka kita juga akan disukai oleh Allah Ta'ala bila mana kita menyukai sifat-sifat yang hebat ataupun sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bacalah sebagai amalan kita dalam solat hajat apa pun, solat sunat malam ke siang ke, baca ayat yang simple ini. Dan tak boleh kita merendahkan rakan-rakan kita yang membaca surah yang ringkas ini, sebab dia ada dalil yang khusus daripada Rasulullah sendiri yang membaca ayat ini sebagai sebahagian daripada ayat-ayat yang dibaca dalam solat yang baginda buat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Aisyah ialah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid. Suatu Khadijah masih hidup, Nabi tak berkahwin lebih, Nabi tak berpoligami. Dalam tempoh belasan tahun Nabi hidup bersama Khadijah, dikurniakan 6 orang anak. Bila wafat je Khadijah, barulah sahabat-sahabat mencadangkan kepada baginda untuk mengahwini Aisyah binti Abu Bakar sebagai isterinya selepas kewafatan Khadijah. Dan Aisyah dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Dan selepas baginda hijrah, barulah dia dengan Aisyah, baginda Aisyah duduk satu rumah. Yang pada masa itu direkodkan oleh ahli sejarah, Aisyah berumur lebih kurang 8 hingga 9 tahun, duduk serumah dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah merupakan isteri baginda dan sahabat baginda yang banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab duduk rumah Nabi bersama dengan Nabi, jadi tak mustahillah dan tidak hairanlah dia terdiri daripada ahli hadis yang banyak riwayat hadis daripada Nabi. Dan bukan dia sahaja, Anas bin Malik yang merupakan hamba orang suruhan yang sentiasa memberikan khidmat kepada baginda. Ibu Anas bernama Sulaim. Dia tak ada hadiah nak diberikan kepada baginda sewaktu baginda sampai ke Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah, orang-orang Madinah berebut nak bagi souvenir, hadiah pakaian, makanan kepada baginda. Tapi Sulaim ni, ibu Anas, dia susah, miskin. Yang dia ada pada masa itu ialah anak dia bernama Anas, umur 10 tahun. So dia memberi ke Anas ini kepada Rasulullah untuk diwakafkan kepada Rasulullah, untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Nabi terimalah untuk jadi orang suruhan, budak suruhan. Jadi dia hidup bersama dengan Nabi dalam rumah Nabi sendiri. Maka dia juga antara sahabat yang paling banyak riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukannya adalah sangat mulia. Direkodkan dalam kitab-kitab sejarah. Walaupun Anas ini sahabat yang paling antara yang hampir dengan baginda Rasulullah, tapi Anas tak dijamin oleh Nabi sebagai ahli syurga. Tak dijamin, tak masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk syurga tanpa hisab. Dan inilah yang menjadi kebimbangan Anas. Anas bimbang, cemas. Sebagaimana yang saya baca tadi tentang kisah bila mana Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi
Nabi Adam nak makan sesuatu ataupun makanan di bumi ni tak semudah makanan dalam syurga. Naknya terus dapat, niatnya terus dapat. Tapi di dunia perlukan mujahadah, kena berusaha. So dikatakan bahawa Adam telah memburu seekor haiwan, lalu haiwan tu pun dilapak untuk makan daging, tapi tak ada selera sebab daging tu mentah. Jadi memerlukan api. So Nabi Adam berdoa pada Allah, ya Allah, hantarkan api ke muka bumi ni sebab nak bakar daging, nak makan. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Jibril, wahai Jibril, kamu jumpa malaikat Malik, minta api sikit. Minta api, ada api? Minta api. Macam seopak ada api? Ada api, bagi api. Ada api. Nak api. So Jibril jumpa Malik, wahai Jibril, boleh tak minta api sikit, nak hantar ke muka bumi. Malik tanya, nak sebesar mana api ni? Nak sebesar sebiji kurma. Sebiji buah kurma, tuan-tuan. Malik kata, wahai Jibril, kalaulah sebiji kurma ni api, segala tingkatan langit akan cair. 7 lapis bumi akan cair, 7 lapis langit akan cair dengan neraka ni. Sebiji buah kurma. Kalau macam tu, separuh biji buah kurma. Kalau separuh biji kurma letak ke atas muka bumi, api, bukan buah kurma, api, maka tak akan ada sebarang tumbuhan hidup di atas muka bumi sebab terlalu panas. Jadi Allah Ta'ala, apa nama ni, Jibril ni tak tahu macam mana nak buat ni. Dia pun mengadu pada Allah, ya Allah, macam mana ni? So Allah mengatakan, ambil daripada Malik itu api neraka sebesar zarrah, sebesar debu je, bawa ke, beri pada Adam di bawah sana. Dan Jibril ni bawa api itu pun masih rasa panas. Sebelum sampai ke bumi, Jibril telah merendam dalam 7 buah lautan. Rendam, ambil, rendam, berbeza-beza. 7 buah laut yang berbeza-beza, supaya Adam terima api itu tak terlalu panas. Letak dia ke atas muka bumi, bumi pun terbakar dengan sebesar zarrah yang telah direndam. Lalu Jibril ambil ban api itu, hantar semula kepada Malik. Bara yang tinggal di bumi itulah yang hari ini kita pakai sebagai alat untuk memasak. Ni bara dia, bara api neraka sebesar zarrah tu. Ya, dahsyatnya api neraka. Macam tu. Jadi benda ni dibimbangi oleh Anas. Anas bimbang sebab dia tak masuk dalam kelompok 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Anas pun bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, di padang mahsyar kelak, di hari kiamat kelak ni dekat mana? Saya ni, kami nak cari kamu ya Rasulullah. Yelah kan, macam kita tak kenal Rasulullah. Adakah Nabi nanti akan pakai name tag, aku Rasulullah? Macam mana kita nak cam? Kita tak pernah tengok Nabi, kita tak pernah mimpi jumpa baginda pun. Anas yang duduk, hidup, bangun dia dengan Rasulullah pun rasa bimbang. Nanti di padang mahsyar nak cari kamu kat mana ya Rasulullah? Nabi kata 3 tempat kamu cari aku. Yang pertama, cari tempat Al-Mizan. Namanya Al-Mizan. Mizan ni benda apa? Alat tempat amalan kamu ditimbang. Masa tu amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas mizan, alat timbang amalan kita. Bukan timbang kita, timbang amal kita. Berat ke, ringan ke. Khaffat mawazinuhu, saqulat mawazinuhu. Khaffat ni ringan, saqulat ini berat. Adakah amalan kita yang baik lebih berat atau boleh beringan? Jadi Nabi mengatakan, kamu cari aku di situ, di Al-Mizan, tempat amalan kamu dihitung. Walaupun Nabi beritahu kepada Anas, sekaligus Nabi nak maklumkan pada kita, gitulah kelak kita cari Nabi di mana? Di Al-Mizan. Masa tu semua dalam keadaan cacat marfah, huru-hara, tak tahu apa yang berlaku, masing-masing fikir diri dia je.
tak pandang kiri dan kanan. Sebab dalam hadis pun Nabi maklumkan pada kita, manusia kelak bila dibangkit daripada kubur, 3 keadaan. Yang pertama, tak bersunat. Yang kedua, tak berpakaian. Yang tiga, tak berkasut, tak bersepatu. Sebiji macam kita keluar daripada perut mak kita, kata Nabi. Tak ada pakaian, tanya boleh lah. Tak bersunat dan tak ada kasut. Tak ada kasut, tak tahulah kalau kita lain dah ada kasut. Kasut bata, kasut warrior. Zaman kita kasut warrior, zaman sekarang ni ada tak warrior? Tak ada dah kan, yang ada yang jazz semua. Tak ada. Dan bila Nabi kata macam tu, Aisyah tanya, Ar-rijal wan nisa, macam mana keadaan lelaki perempuan masa tu ya? Adakah jeling-menjeling, nengok-menengok macam zaman sekarang? Tengok jeling, masuk longkang pun tak perasan, tunggu masuk longkang. Sebab nengok depan tu seorang perempuan yang berpakaian seksi, sensasi dan seksi. Adakah ar-rijal wan nisa? Macam mana keadaan lelaki dan perempuan masa tu? Nabi katakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayanzuru ba'dhu ba'dha. Wahai Aisyah, hari tu keadaan amat dahsyat. Tak perasan pun apa yang berlaku, dan manusia tak akan pandang kiri kanan. Sebab fokus depan, dah nampak dah neraka, dah nampak syurga, dah nampak mizan, nampak semua dah benda ni. So tak ada hati nak tengok kiri kanan. Masa tu fikir, what happened to me, what happened, siapa boleh tolong aku ni hari tu. So lah, kita tak ada peluang nak tengok kiri kanan. Teruknya pada masa tu ni menjadikan kebimbangan Anas bin Malik, sahabat Nabi tu. Ya Rasulullah, macam mana aku nak cari kamu ya Rasulullah? Nabi kata, kamu cari aku di al-mizan, nombor 1 mizan. Timbangan, alat timbangan kita tu lah. Kalau situ tak jumpa ya Rasulullah, mana nak cari lagi? Anas tanya lagi, kalau situ tak jumpa, ramai orang ni. Bukan kita dan surah ni 30 ni, ramai. Sejak zaman Adam, tu Adam sampai yaumul qiyamah, sampai kiamat, manusia dilonggok ke satu tempat namanya Al-Mahsyar, tempat himpunan, tempat dihalau segala macam manusia. Siapa yang halau? Malaikat Allah akan halau kita. Berlonggok, berhimpun dekat situ dengan macam-macam gaya, macam-macam wajah, nikmat dan azab. Semua ditentukan berdasarkan iman dan amal kita, bukan berdasarkan agama. Sebab tu ulama beritahu, orang beriman sahajalah yang akan respon tentang firman Allah dalam ayat Al-Quran. Bukan orang Islam tak ada respon. Sebab tu Allah menggunakan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang Islam tak ambil respon, tak ambil pot tentang firman Allah. Hanya orang beriman saja yang akan ambil pot, respon tentang firman Allah. Cerita tentang neraka, orang beriman akan ambil pot, orang beriman akan ambil tahu. Bukan orang Islam. Orang beriman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ini satu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang mukmin yang ada waktunya. Orang mukmin, bukan orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum pada kamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka Allah. Bukan orang-orang Islam. Ada Allah sebut, ada juga Allah sebut dalam Quran Islam. Wahai orang-orang, tadi orang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati selain hal keadaan kamu masa itu muslim. Serah diri kepada Allah. Islam itu serah diri kepada Allah. Pun orang beriman, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang beriman sahajalah yang akan beramal dan melakukan amalan yang soleh. Orang beriman. Sebab orang beriman sahaja yang ambil respon tentang firman Allah dalam Al-Quran. Bukan orang Islam, orang beriman. Tapi di luar sana ramai orang yang menisbahkan diri dia ke Islam.
Ya, aku Islam. I am Muslim. Ada baju kan, I am Muslim. Ana Muslim. Are you sure you are Muslim? Not enough. Are you sure you are Muslim? Enough. Pakaiannya, tutur katanya, budaya hidupnya, memaki hamunnya. Sebab Nabi menyebut memaki hamun tu kasar. Kekasaran dekat dengan neraka. So jangan maki hamun. Jangan maki hamun. Baik. Mana kita ditemu Anas. Sebelum kona lebih jauh, kita balik semula. Baik, yang pertama, cari aku di Al-Mizan. Tak jumpa situ, di mana Islam? Cari aku di titian Siratal Mustaqim. Nombor 2, cari di titian Siratal Mustaqim. Nabi beritahu dah one by one. 3 station, checkpoint. Nak cari Nabi ni kat situ. Yang pertama Al-Mizan, yang kedua titian Sirat. Di situ Nabi akan tunggu nanti kalangan umat baginda, pimpin, tarik balik yang nak jatuh, bawa sampai ke hujung sana. Betapa sayangnya baginda ni pada kita. Yang pernah nampak dia, yang tak pernah nampak dia. Tapi Nabi nampak kita sekarang, Nabi nampak kita, tuan-tuan. Nabi kenal kita. Sekarang ini Nabi mengenali kita. Kita berada dalam majlis, kita sebut nama baginda, manifestasi kita, cinta kita pada Rasulullah. Duduk dalam majlis yang cerita tentang Rasulullah. Kita bukan duduk dalam majlis yang melekakan kita, jauh daripada rahmat Allah. Tak, kita duduk dalam program yang boleh insya-Allah dekatkan diri kita semula kepada Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tidak heran Nabi kata, macam kenalnya kamu. Nabi mengenali kita. Apatah lagi bila mana kita ziarah kubur Nabi. Nabi mengatakan, siapa yang ziarah aku ni masih hidup atau lepas kuwati, sama saja. Manzaroni, manzara khabri, Nabi kata, siapa yang menziarah aku atau kuburku, sama saja. Dan Nabi mengatakan, dia wajib dapat syafaat daripadaku. Tu dia lah, ni motivasi bagi yang belum lagi umrah. Amihlah kita pergi. Jumlah, ziarahlah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tunggu kota haji kita tak sempat. 2063. Entah hidup ke entah tidak. 2063. Daftar sekarang lah, 2063 baru dapat. Sekarang pun dah 50, 63. 100 tahun lebih. Impossible. Jadi untuk memudahkan kita, tak sampai, tak apalah, kita carilah time masa kita untuk pergi mengunjungi juga sekali seumur hidup, ziarah makam Rasulullah. Duit ada, masa pun kita manage elok-elok, pergilah. At least kita meninggal dalam keadaan kita dah ziarah baginda. Kalau Hong Kong kita boleh pergi 2-3 kali, Beijing kita boleh pergi 2-3 kali. I say man, takkan tak boleh pergi Madinah? Pergilah. Nanti mereka, dulu kau pergi Beijing ya? Malaikat tanya, kau pergi Taiwan jumpa jumpa Jet Li, Jackie Chan kau jumpa, Nabi kamu tak jumpa. What happened? Apa hal? Itu saya katalah, bukan malaikat tanya. Apa hal? Tak ada jawapan tu. Jadi pergilah jumpa Rasulullah dahulu sebelum kita tinggalkan dunia ini. Kalau tinggalkan dunia ini tanpa jumpa Rasulullah, sedangkan kita mampu, bahaya. Baik, kembali pada asal. Baik, kalau situ tak jumpa juga ya Rasulullah, nak cari mana lagi? Yang pertama mizan, kedua sirat, yang ketiga macam mana ni? Kalau situ tak jumpa, wahai Anas, sarilah aku di Telaga Al-Kausar. Ni mula-mula mizan. Lepas mizan kita akan lalui titian sirat. Sampai sana kalau lepas, Nabi tunggu dengan gelas-gelas bejana daripada emas, berlian, bekas-bekas minuman daripada cawan-cawan ini untuk diminum oleh umat-umat baginda yang dah berjaya melepasi titian as-siratal mustaqim. Nabi kata jauh ni, kolam Nabi ni sangat besar.
Sebulan perjalanan belum tentu sampai. Jauh tebing sana dengan tebing ni. Airnya sangat sedap, lebih sedap lebih manis daripada madu. Wangi lebih wangi daripada kasturi. Lebih putih daripada susu. Ini dalam hadis Nabi sebut tentang Al-Kausar. Allazi a'taka rabbuka, kata Jibril, sungai ini ialah sungai yang Allah Tuhan kamu beri pada kamu ya Rasulullah. Macam ni. Untuk umat kamu. Dan bila Nabi kata macam ni, Anas tak tanya dah. Sebab itu merupakan checkpoint yang terakhir. Dapat minum air Kausar telaga Nabi, maka jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa yang boleh minum walaupun seteguk, maka tidak akan dahagalah sampai bila-bila, sampai forever. Jadi apa guna kita minum air dalam syurga? Ada air mineral yang Allah sebut dalam surah Muhammad. Ada air madu, ada air arak, ada air susu. Lam yataghayyar ta'mu, yang tak berubah rasa dia. Apa guna kita minum? Disebut oleh ulama, minum sebab nak rasa nikmat, bukan sebab dahaga ataupun haus. Gitu. Dan dalam syurga tak ada berak kencing. Tak ada berak kencing syurga, tapi makan minum macam biasa. Habis yang kita makan ni macam mana? Keluar dengan sendawa kita dan peluh yang keluar. Dan sendawa yang keluar ini bukan bau busuk, dia sangat wangi bau. Sendawa tu bau kasturi. Peluh bau kasturi. Ini kedudukan syurga. Tak sama dengan dunia. Dunia ada wang yang kecil, ada wang besar. Tapi syurga tak ada. Keluar daripada badan kita sendawa dan juga peluh, hasil daripada makan yang kita makan, minuman yang kita minum. Tapi semuanya berbau wangi yang amat. Ini syurga. Baik, itu 3 tempat Nabi kata. Anas rasa bimbang. Yang pertama mizan, yang kedua sirat, yang ketiga Al-Kausar. Situ tempat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk syurga. Dan tidak ada orang yang akan dibenarkan oleh Allah jejak syurga sebelum Nabi Muhammad memasukinya terlebih dahulu. Dan tidak ada mana-mana umat masuk syurga sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk syurga dahulu. Ini pernah disaksikan oleh sahabat Nabi. Saya lupa nama dia. Dia nampak Nabi senyum saja, senyum manis. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tuan senyum dan gembira?" Apa tidak senyumnya? Jibril baru sat-sat datang jumpa aku. Jasna datang jumpa aku, dia kata, "Wahai Muhammad, Allah haramkan mana-mana orang masuk syurga sebelum umat kamu masuk syurga dahulu." Gitulah Nabi. Dan tak patut umat Nabi masuk neraka, tak patut. Sebab kita punya shortcut untuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi kata apa? Hafifat, saya sebut lagi, kalimatani hafifatan 'alal lisan wa thaqilatani 'alal mizan. 2 kalimah yang ringan sebutan pada mulut, tapi pahalanya sangat besar di atas mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 2 kalimah sebut untuk jadikan amalan bagi saya dan tuan-tuan. Kita sebut, kita baca. Dan ini adalah amalan orang-orang soleh. Ulama mengamalkan amalan-amalan ini yang boleh membawa dia ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dan terbuka pada kita semua. Kita suka apa? Kita suka selawat. Kerana ada hadis Nabi mengatakan Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada siapa-siapa yang berselawat pada baginda, hingga kan malaikat yang tahu jumlah titik-titik hujan yang timpa alam ini, dia tak tahu pahala yang Allah bagi pada umat Muhammad yang berselawat pada Nabi Muhammad. Ini malaikat hebat. Dia boleh bilang berapa titik air hujan yang jatuh ke muka bumi. Dia tahu bilangan. Bukit sana berapa, gunung sana berapa, sungai sana berapa, jumlah titis air hujan. Tapi Jibril mengatakan malaikat ini dia tak tahu pahala yang Allah bagi pada umat kamu wahai Muhammad yang selawat pada kamu. Maknanya pahala orang selawat lebih banyak daripada titis air hujan. Syokat. Dan sahabat tanya, "Ya Rasulullah, berapa banyakkah masa yang saya perlu spend untuk selawat pada kamu? Adakah 1/3?" Itu dah bagus. Tapi kalau boleh lebih banyak lagi lah.
3/3 ya Rasulullah. Itu pun bagus, tapi kalau kau mampu, sikit lagi, banyak lagi. 3/3 Rasulullah, sepenuh-penuh yang masuk. Itu yang bagus. Itu yang paling bagus. Aku tak akan buat benda lain melainkan selawat. Itu yang bagus. Kalau kita nak berselawat, selawat itu shortcut ke syurga. Kalau kita sembahyang, shortcut ke syurga. Sebab masing-masing ada kekuatan. Kita minat istighfar je, selawat, semua itu ada ganjaran di sisi Allah yang tidak sama. So kita buat yang kita mampu. Tak mampu semua, jangan tinggalkan semua. Buat kata yang kita mampu. Mudah-mudahan dengan istiqamah kita, niat kita yang ikhlas kepada Allah, sebab Allah Ta'ala redha pada kita, maka itu merupakan shortcut untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya yang solat wajib kena buat. Nombor satu, jangan lupa. Syarat wajibnya ialah solat wajib jangan tinggalkan. Tak buat yang satu ni, tak ada nilai apa-apa pun, al-hasanat ataupun perkara baik yang kita buat. Yang benda baik yang kita buat dapat pahala di sisi Allah dengan solat. Bis solat, biduni solat tak ada guna apa-apa. Tanpa sembahyang tak ada guna apa-apa. Kita buat sebanyak mana pun kebaikan, sedekah yang sunat munat semua kita buat, biduni solat, tanpa sembahyang yang wajib, maka semua itu tidak dapat kebaikan, pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tentang Anas, tuan-tuan. Panjang kita Anas ni. Nak cerita tentang Anas bin Malik, tentang kebimbangan dia nak jumpa Rasulullah di akhirat macam mana. Dan Nabi cerita macam tu pada dia, dan cerita pula pada kita. Mudah-mudahan kita juga carilah Nabi di tempat-tempat yang baginda sebut ini sebagai satu daripada kad lain untuk kita menjadi sebahagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Aisyah cerita Aisyah ni. Aisyah tak habis, anak masuk pula. Jadi tergantung. Sebab Aisyah ni isteri Nabi, terlibat dalam beberapa peperangan dengan sahabat Nabi yang lain. Dia ada satu orang anak saudara namanya Abdullah bin Zubair. Zubair ni ialah suami kepada adik dia bernama Asma binti Abu Bakar. Asma kahwin dengan Zubair, dapat anak namanya Abdullah bin Zubair. Seorang sahabat Nabi yang yang menentang Muawiyah bin Abu Sufyan. So Aisyah disebut dalam riwayat menjadi pengikut Abdullah bin Zubair, berlawan dengan Ali bin Abi Thalib. Ceritanya macam tu. Dan dalam perlawanan disebut sebagai peperangan Jamal, peperangan unta, yang melibatkan dua orang sahabat Nabi yang otai. Yang pertama Aisyah, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Berperang satu tempat dan namakan sebagai perang Jamal 36 Hijrah. Dalam peperangan berkenaan, Ali telah dinobatkan sebagai pemenang. Aisyah pun tewas. Dan bila Aisyah tewas, Aisyah tidak dilayan sebagai orang tawanan, tapi dibawa sampai ke mayat elok-elok. Sebab ini zaujatun Nabi, zaujatul Rasul, isteri Rasulullah, yang tak halal mana-mana orang mengahwininya selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan balik inilah disebut dalam satu catatan, Aisyah telah disalak oleh anjing, membenarkan apa yang Nabi sabda kepada isteri-isteri baginda, salah seorang daripada kamu ni akan berlaku peristiwa yang sebegini, disalak oleh anjing. Disebut dalam catatan juga, ekoran daripada itulah Aisyah rasa segan kepada Rasulullah dan berpesan kepada orang ramai supaya nanti kalau dia wafat, tolong jangan kebumikan aku dekat makam Rasulullah, tanah di tempat lain, di Kubur Al-Baqi. Ini satu catatan. Catatan yang lain ialah bila Nabi wafat dan Nabi menyebut
kubur Nabi ialah di mana dia wafat. Kubur Nabi. So kebetulan Nabi Muhammad wafat di rumah dia, di samping Aisyah. So Nabi dikuburkan di rumah dia. So kalau kita pergi Masjid Nabi, Raudah sebelah itu adalah makam Nabi, itu rumah Nabi. Raudah itu sebelah tu makam Nabi, dan itulah rumah Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. So Nabi dikuburkan di situ. Bila Nabi dikuburkan di situ, Aisyah tak lari ke mana, sebab itu rumah dia, dan itu kubur suami dia. Jadi Abu Bakar datang jumpa Aisyah. Abu Bakar ni ayah pada Aisyah. Hubungan anak dengan bapa memang sangat tinggi nilainya. Tapi hari ini Abu Bakar berjumpa isteri Nabi. Bukan jumpa anak, tapi jumpa isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ranking, seolah-olah Aisyah lebih tinggi daripada Abu Bakar, sebab Aisyah ialah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi Abu Bakar jumpa Aisyah, nak minta izin. Wahai Aisyah, boleh tak nanti bila aku dah mati, kuburkan aku sebelah Nabi, boleh tak? Boleh izin tak? Boleh tak minta izin? Nah, walaupun dia tak, aku tahu ni, ayah tahu ni, abah tahu memang ni tempat kamu lah ni. Dah macam booking dah. Tuan-tuan dah booking dah kubur. Kita pergi kubur macam tu. Mana tempat saya tanda. Booking tanah kubur, kita kot tanah kubur tak cukup. Seolah-olah telah dibook untuk Aisyah. Sebab tu Abu Bakar jumpa Aisyah sebagai ayah jumpa anak dia Aisyah. Boleh tak Aisyah izinkan ayah, kalau nanti ayah meninggal, boleh tak kubur sebelah Rasulullah? Aisyah kata boleh. Aisyah memberikan keizinan. Bila Aisyah berikan keizinan, tempat tu seolah-olah telah dibuking oleh Abu Bakar situ. Dan bila Abu Bakar meninggal wafat, memang dikuburkan sebelah dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sebarang tabir, sebab itu ayah dia, itu suami dia, tak ada tabir. Dalam masa yang sama juga Aisyah tahu dia orang ni macam hidup, tapi mati, tapi dua-dua masih hidup di alam sana. Jadi bila hal ini berlaku, naik Umar Al-Khattab sebagai khalifah nombor 2. Umar pun sama juga. Ni sahabat dia ni, Nabi dengan Abu Bakar ni kawan-kawan baik di dunia. Pun datang jumpa Aisyah. Wahai Aisyah, aku tahu ni tempat kamu ni lepas ni, boleh tak minta izin nak booking ni, boleh tak nanti pak aku ni? Nabi, Abu Bakar, Umar, boleh tak izinkan? Aisyah kata okey, boleh, tak masalah, boleh. Sebab tu bila Umar wafat, dikuburkan di situ sebelah makam Rasulullah, makam Abu Bakar dan makam Umar Al-Khattab. Dan barulah Aisyah buat tabir. Sebab Umar bukan suami, Umar bukan ayah. So ada tabir yang memisahkan antara dia dan kubur Umar Al-Khattab. Ini dia. Inilah peristiwa yang menyebabkan tiga tu sahabat itu bersahabat di dunia dan bersahabat di alam barzakh sana. Itu dia tentang Aisyah cerita. Dan bila mana Aisyah wafat, Aisyah dikuburkan di perkuburan Al-Baqi'. Yang tak pasti kuburnya dekat mana. Yang pasti tiga sahabat tu memang pasti. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, ini kubur-kubur mereka. Yang dikatakan dua orang ini merupakan manusia terbaik di alam ini selepas para Nabi dan para Rasul. Ini manusia terbaik. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ini manusia terbaik di alam ini selepas Nabi dan juga Rasul. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu tentang Aisyah sikitlah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza shalla raka'at al-fajr id taja'a ala shiqqihi al-ayman adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan solat 2 rakaat sebelum subuh ataupun solat sunat fajar, baginda berbaring mengiring di atas lambung kanan badannya. Baring sekejap di sebelah kanan. Okey, ini antaranya lah. Kita jangan baring tuan-tuan. Kalau baring ni kita lena sampai pukul 8, pukul 9.
Itu bagi kalau boleh tiru Nabi lamun sekejap, bagi sekejap kita bangun balik, insya-Allah lebih baik. Tapi yang pasti sebelum begini, sebelum Nabi berat macam ni, Nabi solat sunat dulu fajar. Untuk mencukup ataupun untuk menceritakan tentang keutamaan solat sunat subuh ataupun solat sunat yang fajar yang amat dipentingkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar namanya adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar ini ialah seorang sahabat Nabi yang dipilih sebagai ahli panel untuk melantik khalifah selepas Umar Al-Khattab. Abdullah bin Umar. Tapi dia tak masuk dalam senarai khalifah yang pilih. Dia masuk ahli panel, 5 orang tu dipilih. Dan dia tak nak dicalonkan sebagai khalifah. Sebab masih ada Ali bin Abi Talib yang lebih layak daripada dia. Umar Al-Khattab merupakan sahabat Nabi yang dijamin oleh Nabi syurga. Dalam banyak hal, dalam banyak keadaan, dalam banyak hadis, Nabi beri jamin Umar ni merupakan ahli syurga. Yang pertama yang kita baca dulu, Nabi bilang 10 sahabat ni syurga. Fil jannati, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair Awam fil jannah. Jannah semua jannah. Fil jannah dalam kataan yang jelas dan terang. Yang kedua, satu hari Nabi bersama dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa seorang orang tua, tapi sangat tinggi integriti dia. Masuk dalam sebuah kebun. Kebun apa tak dimaklumkan, kebun anggur ke kebun kurma pun tak tahu. Dan diminta Abu Musa jaga pintu. Pintu masuk ni, wahai Abu Musa, kamu tolong jaga pintu sekejap. Nabi ada urusan dalam tu. Jangan benarkan siapa-siapa masuk melainkan izin daripada aku dulu. Ini amanah Nabi kepada Abu Musa Asy'ari. Abu Musa tinggi integriti, dia akan jaga walau macam mana. Sebab ini arahan Rasulullah SAW. Dan dalam waktu terdekat datang Abu Bakar As-Siddiq. Boleh tak masuk? Tak boleh masuk. Tanya baginda, ya Rasulullah, ni sahabat kita Abu Bakar nak masuk, boleh ke tak? Boleh. Izinkan dia masuk. Wa abshiru bil jannah. Boleh. Dan ceritakan Abu Bakar, sampaikan berita gembira pada dia. Wa abshiru bil jannah, tentang berita gembira pada Abu Bakar, dia adalah ahli syurga. Wa abshiru bil jannah. Masuklah kawan ni, sebab dia benar pada Nabi. Lepas tu datang Umar Al-Khattab pun sama juga, boleh masuk. Wa abshiruhu bil jannah, kabarkan berita gembira pada dia bil jannah, dengan belasan syurga yang dia akan dapat. Umar syurga. Utsman bila diminta izin, Nabi diam dan tempoh yang agak lama lah ni. Wa abshiruhu bil jannati, ceritakan pada dia syurga, tapi dia akan dapat musibah. Dapat ujian daripada Allah Ta'ala yang amat berat. Memang berat pun. Dia syurga, tapi Utsman ni telah difitnah dengan macam-macam fitnah zaman dia. Dan dia dibunuh oleh pemberontak pada masa itu. Dan hasil dapat syurga. Syurga tapi dengan bermacam-macam mihnah, bermacam-macam ujian yang Allah Ta'ala beri pada dia. Tapi hasilnya adalah Al-Jannatu, dengan balasan syurga. Ini dia Umar Al-Khattab. Satu hari Umar, Rasulullah, dan juga Umar, Nabi, Umar dan Abu Bakar, disebut juga Utsman, naik sebuah bukit. Tiba-tiba bukit itu bergoyang, bergoncang, bergegar. Nabi kata, wahai bukit, jangan bising. Duduk diam elok. Atas kamu ni 2 orang syahidatain ni, 2 orang mati syahid dan 1 orang siddiq. Siddiq siapa? Abu Bakar. Siapa syahid? Umar dan juga Utsman bin Affan. Nabi dah beri gambaran dah. Utsman, Umar syahid, dibunuh. Siddiq, Abu Bakar.
Nabi cerita tentang kehebatan sahabat-sahabat yang otai ni pada kita. Maknanya jangan pelekehkan dia orang, jangan hina dia orang. Kalau ada orang hina, kita tak masuk dalam kumpulan mereka. Kita bimbang, kita takut. Bila kita hina sahabat Nabi, kita hina Nabi. Hina Nabi, hina Allah. Hina Allah, dapatlah dia menolong kita, hina Allah Ta'ala. Baik. Tentang Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, apa kata Abdullah bin Umar? Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha. Kata Ibnu Umar, sallaitu ma'a Rasulillah, saya sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Maknanya boleh solat sunat berjamaah. Soalan kawan kita pada minggu lepas, boleh solat sunat pulang pada kita. Terpulang pada kita nak buat seorang-seorang ataupun secara berjamaah. Ada solat sunat yang afdal berjamaah. Contoh tarawih sunat berjamaah, walaupun tak dihalang, tak apa kalau kita masih lagi nak buat seorang-seorang. Tak afdal berjamaah. Sebab tarawih ni tak ada pada bulan lain, melainkan Ramadan je. Buatlah berjamaah. Witir pun sunat berjamaah dalam bulan Ramadan, sedangkan lain-lain bulan sunat sendirian. Baik, ini pun boleh juga. Solat sunat sebelum zuhur, selepas zuhur, raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha, dibuat oleh Abdullah bin Umar bersama Nabi berjamaah. 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas. Ba'da wa qabla, 2 rakaat. So boleh buat secara berjamaah. So ini adalah dalil afdalnya solat sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur. Dan juga dalil rupa-rupanya boleh buat berjamaah solat sunat itu. So itu pula pada kita lah, sama ada nak buat seorang-seorang ataupun nak buat ramai jamaah. Pakai hadis yang terakhir insya-Allah untuk malam ni. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla zuhri. La yada', bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la yada', Nabi tidak meninggalkan arba'an qabla zuhri, 4 rakaat solat sunat sebelum zuhur. Yang tak ada 2 rakaat, ini 4 rakaat. Maknanya boleh pilih. Bukan ada kontradiksi, ada khilafi antara 2 hadis yang berbeza. Bila ada macam ni hadis dia, ini adalah satu rahmat. Boleh buat 2 rakaat kalau kita nak lebih cantik, buat 4 rakaat sebelum zuhur, terpulang pada kita. Kalau ada yang buat 4 sebelum, boleh, betul. Dia betul. Kalau buat 2 rakaat sebelum pun betul. Dua-dua tu betul. Yang tak betul ialah yang langsung tak buat. Tak betul. Asyik kata salah. Buat yang tidak. Itu memang salah. Itu yang tak betul. So kalau nak buat, silakan. Ba'da zuhri, qabla zuhri, qabla 2 ataupun qabla 4. Bergantung pada kemampuan kita. Malah disebut dahulu, terutama ni solat-solat malam. Kita boleh solat sunat tanpa solat sunat mutlak. Kita tersebut usul sunatan apa-apa, sebut usul sunatan lillahi ta'ala saja. Sahaja aku solat sunat kerana Allah. Buatlah berapa rakaat satu salam, 10 rakaat, 20 satu salam, sampai kita penat. Kita tak kata rakaatain yang salah rakaat, tak. Kita kata sahaja aku solat sunat lillahi ta'ala. Lepas sujud bangun, berapa rakaat tak? Salam. Bila penat, salam. Berapa rakaat kita tak boleh kira, Allah kira. Allah tahu apa yang kita buat. Sama macam tu sekarang. Jadi niat mutlak pun ada. Usulis sunnatan taubah boleh, sunnatan hajat boleh, witir boleh, apa lagi, tasbihi boleh. Itu yang mutlak, yang ada nama-nama dia, ada waktunya. Ada solat sunat yang boleh buat tanpa menyebut nama
dan menyebut bilang harakat sampailah kita penat. Allah akan bagi pahala sampai penat, sebab Allah tak penat bagi pahala pada hamba-Nya yang berpenat-penat melaksanakan ibadah. So bagaimana banyak kita banyaklah pahala. So dalam bulan ni dah bulan Syaban tuan-tuan, mula kita banyakkan amalan. Kalau Syaban ni sahabat lihat Nabi banyak puasa dalam bulan Syaban seolah-olah tak nak berbuka. Dan sahabat melihat Nabi berbuka dalam Syaban seolah-olah tak nak puasa. Amannya tu terpulang pada kita lah. Nak puasa fadhal, tak nak puasa pun tak apa. Yang puasa jangan rendahkan yang tak puasa. Apalah kau tak puasa, tak baik. Tak baik. Yang tak puasa lagi janganlah menghina yang puasa. Apalah kau jangan. Kita puasa bukan sebab kita nak, bi rahmatillah. Rahmat daripada Allah lah tu. Diberikan kita kekuatan untuk puasa. Dan Nabi kata, Allah Ta'ala berkata, ni hadis kursi, Nabi bersabda, Allah berfirman, as-siyamu li, puasa tu dibuat kerana aku, untuk aku. Wa ana ajzi bi, dan akulah yang akan beri pahala pada hamba tu. Sebab tak ada orang tahu kita puasa melainkan kita dengan Allah. Kita tak kata, okey esok aku nak puasa, kita syiarkan dalam WhatsApp, ya aku puasalah, ya aku puasa dalam WhatsApp. Itu tak nak macam tu. Ya, puasa ni antara kita dengan Allah. Ana wa anta ya Allah. Dan Nabi kata, Allah kata, asyamu li wa ana ajzi bi, siam tu puasa tu untuk aku dan akulah akan bagi pahala pada dia. Macam mana pahala Allah bagi, terpulang pada Allah, ikut ketulusan hati kita. Maksud mana jangan dabik dada bila mana kita mampu puasa, sebab itu rahmat daripada Allah. Ni kita datang surah ni pun rahmat Allah. Bukan sebab kereta kita bagus, bukan sebab motor kita bagus, tidak, rahmat Allah. Tapi yang luar macam mana? Pun kita jangan rendahkan. Apa yang kau suruh ada boleh tak? Doa, mudah-mudahan dapat taufik. Hidayah ada kata ulama, hidayah tu dah ada. Islam kita dah dapat hidayah. Taufik, bimbingan Allah tinggalkan untuk kita cari bimbingan Allah. Mana nak cari? Tasku ada ke? Tak ada tasku tu. Ya ada kat surah. Jangan kita tasku. Nak cari apa tasku? Nak cari taufik. Tak ada. Mahadir dalam program ilmu ada taufik. Kawan orang soleh ada taufik. Taufik hidayah ada dekat Indonesia. Taufik hidayah lagi dah cantik. Allah tinggalkan pada manusia cari sendiri. Hidayah dah bagi, taufik cari dengan cara kita cari, baca Quran, baca hadis, kawan orang-orang baik, hadir dalam majlis begini. Ini ialah uslub ataupun kaedah untuk kita mencari taufik, bimbingan dan pimpinan Allah yang kita cari. Dan bila mana kita cari, Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah kata macam tu. Bagi mana-mana orang yang nak jahadu, yang usaha fina untuk menjadi sebahagian daripada kami, lanahdiyannahum, nescaya kami akan tunjukkan pada mereka subulana, jalan-jalan itu. Allah kata macam, kalau kita nak cari, Allah akan tunjukkan jalan-jalan berkenaan untuk kita lebih rapat dengan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Cari innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tak akan ubah nasib mana-mana kaum unless, melainkan orang tu sendiri yang akan ubah nasib dia. Kalau dia ubah-ubahlah. Kalau tak nak ubah, tak dapat lah dia nak nolong. Tak dapat dia nak nolong. Kau ni tak dapat. Jadi terpulang pada kita lah. Jadi baik pun kita, nak jadi jahat pun kita, jalan Allah dah bentangkan di hadapan kita, jalan-jalan baik dan jalan-jalan yang tidak baik. Saya rasa sekadar itulah sahaja untuk malam ni. Mudah-mudahan dapat kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga akan melebarkan kebaikan kepada kawan-kawan kita yang lain, untuk sama-sama dia hadir. Dan ini ialah hiburan orang-orang beriman. Ini hiburan.
mendidik hati kita. Dan ulama disebut, macam manakah KPI hati tu ada sakit. Hati sakit tu macam mana? Ulama mengatakan hati sakit tu ialah apabila keluh resah duduk dalam majlis ilmu. Hai, sakit ngap. Problem hati dia tu. Tak payah jumpa doktor tak akan ada ubat. Tak suka, cemas, risau, berpeluh-peluh. Itu ada sakit hati. Tapi kalau duduk dalam program begini, suka, gembira, minat, itu hati sihat. Hati yang suka pada hiburan, leka, hiburan, itu hati sakit. Kalau kita ada hati yang macam tu, waspadalah. Tapi saya yakin tuan-tuan tidak macam tu. Tuan-tuan orang sungguh yang baik. Baik itu di mana ni? Kebaikan dalam rumah Allah ni. Rumah Allah ni memberikan kita kebaikan yang tidak terhingga. So kita kena mencintai surau kita ni. Bukan sebab surau ni adalah rumah sebahagian daripada rumah Allah yang kita boleh intikaf dalam. Kata ulama, masjid ialah tempat yang hidup 5 waktu sembahyang. Bukan masjid jami'. Ni masjid kita ni masjid yang tak boleh didirikan solat Jumaat, tidak jami'. Tapi namanya masjid sebab tak ada kalimah surah dalam mana-mana kamus. Syekh Google pun tak dapat tolong kita. Syekh dan juga Maulana Google pun dia kata tak tahulah. Jadi ini masjid, tempat sujud, boleh intikaf dalam. Nanti kalau kita nak intikaf, mudah-mudahan dapat pahala. Dan diberikan kelapangan pada esok malam untuk bertemu lagi di dalam majlis yang sebegini. Wallahu a'lam. Ada soalan mana kita punya Haji Malik tadi? Okey, silakan. Kebetulan kita kisah sejarah peperangan ini Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Apa hikmah sebalik peristiwa tu yang mana mungkin Aisyah dah tahu dah Sayyidina Ali itu ahli memang dijamin syurga oleh Rasulullah, tapi mengaku disambut perang juga dengan Sayyidina Ali. Jadi mungkin ada hikmah sebalik itu. Boleh Ustaz uraikan? Satu jawapannya ialah disebut dalam satu catatan, adalah lebih baik kamu diam daripada menjawab bila ditanya tentang seorang konflik yang berlaku di kalangan sahabat. Diam adalah lebih baik. Sebab ini di dalam pengetahuan Allah. Yang mencetuskan perang itu adalah Allah. Sebabnya ada, tuan-tuan. Sejarah ni panjang, baik. Saya nak ambil cerita daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Nabi sebut kepada Umar dan sebuah kitab, dia kata, antara kamu dengan fitnah ini, fitnah dan kamu dipisahkan oleh satu pintu. Buka je pintu tu fitnah. Fitnah ni ialah benda-benda yang boleh memalu dan mengaibkan kita, ataupun kerosakan yang berlaku di kalangan umat, itu fitnah. Fitnah dengan kamu ni dipisahkan oleh satu pintu saja. Bila pintu tu terbuka, roboh, fitnah datang. Pintu tu siapa? Umar Al-Khattab. Nabi sebut pintu tu ialah Umar Al-Khattab. Sebab tu Umar dipanggil Al-Faruq. Apa nak Faruq? Faruq naik ialah anak kepada Sahul. Betul kan? Itu jawapan. Kalau Faruq ini ialah pemisah. Faruq inilah pemisah antara yang batil dan juga yang hak. Yang tamu nak mengatakan cara Umar dapat hidayah Allah tu ialah melalui wahyu Allah yang dibacakan oleh adik dia Fatimah binti Al-Khattab, surah Taha 1-5. So dapat hidayah melalui ayat tu. So dia dipanggil Al-Faruq, pemisah antara halal dan haram, pemisah antara benar dan batil. Siapa dia? Umar Al-Khattab. Nabi kata, kalau ada Nabi lepas aku, Umar ni cukup syarat dia Nabi. Cukup syarat. Umar ni kehebatan dia, wali Allah dia juga, sahabat Nabi dia juga. Dan dialah antara sahabat yang berjaya menukarkan arak jadi madu. Ni Umar Al-Khattab.
Ceritalah sejarah satu orang muda zaman dia tu dah dia minum arak. Umpama contoh ini arak. Umar kata, zaman aku ni siapa-siapa minum arak 80 subat. Don't play. Jangan main. 80 subat. Zaman Rasulullah 40. Zaman Umar nak nambah sekali ganda lagi sebab orang pandang rendah. 80. Ini khilafiyah, bukan bid'ah, khilafiyah. Umar juga orang yang telah menambahkan bilangan rakaat dalam tarawih sebanyak 20 rakaat sampai 36 rakaat. Umar juga bid'ah yang paling baik, al-bid'atu hazihi. Yang kita cerita bid'atu hazihi, bid'ah yang terbaik. Umar mengatakan, minum arak zaman aku kalau sampai kesalahan 80 rakaat. Jadi satu orang muda minum arak. Minum arak tiba-tiba nampak Umar sak surat kat belakang. Alamak ni. Umar terkenal dengan tegas. Garang dia. Garang sebab agama. Dia bukan garang sebarang-barang. Garang sebab nak lindung agama. Dalam masa yang sama ni, pemuda dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, janganlah kau malukan di hadapan khalifah yang hebat. Khalifah ni hebat, jangan malukan aku dengan air. Tutup. Mintalah ya Allah, jangan buka rahsia aku. Dia diam. Datang Umar, wahai pemuda, engkau minum apa tu pemuda? Wahai ya Amirul Mukminin, dipanggil Amirul, wahai Amir ni pemimpin orang-orang mukmin. Ya Amirul Mukminin, saya sedang minum madu. Tunjukkan bukti. Ada evidence tak? Zaman sekarang zaman PT3 ada evidence. Nah, tunjuk. Betul jadi madu. Tapi kita don't try this attitude. Tak akan berubah ni. Tetaplah jadi madu. Umar orang yang berjaya menukarkan arak jadi madu. Umar Al-Khattab. So Nabi kata, bila Umar wafat, maka fitnah akan berlaku. Kehebatan Umar macam itu. Betul. Bila Umar wafat, fitnah pun datang. Datang bila? Semasa zaman pentadbiran Uthman bin Affan. 12 tahun dia memerintah. 6 tahun pertama okey je, baik, cantik. Sebab dia mewarisi kepimpinan Umar yang aman, damai, tidak ada sebarang pemberontakan. Sebab apa? Ketegasan Umar, kewarakan Umar telah menundukkan semua musuh-musuh. Zaman Uthman bin Affan tak. Disebut dalam perwatakan dua orang manusia. Umar ketegasan, Uthman kelembutan. Lembut pada Uthman, tegas pada Umar, memberi impak yang berbeza. Nabi kata Umar digeruni oleh syaitan. Umar di mana-mana kau lalu syaitan cabut lari. Tak, bukan. Kita syaitan datang ramai-ramai. Umar macam Uthman, orang yang amat disegani oleh para malaikat. Malaikat malu pada Uthman bin Affan. Ketika Uthman tak nampak malaikat. Nabi bila Uthman datang, dia akan pakai yang segak sikit. Uthman ni menantu dia. Menantu Nabi dengan Zunur Ayah, dengan Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Meninggal diganti dengan orang lain. Tak boleh kahwin dua-dua sebentar. Tidak sah. Baik, so bila Uthman datang, dia pakai segak. Nabi Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa katuan begitu rapi, proper bila Uthman datang? Nabi kata, adakah aku perlu rasa malu kepada orang yang malaikat malu pada dia? Uthman bin Affan. 6 tahun okey, cantik. Masuk 6 tahun kedua, berlakulah pemberontakan. Hasil daripada cetusan pelbagai fitnah. Dia dipanggil, dia disebut, dikatakan orang yang mengamalkan nepotism, orang yang mengamalkan kronism. Kronilah, mementingkan kaum keluarga dia. Kata catatan. Tapi ini semua tak betul. Mustahil orang sehebat dia ni melakukan benda yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bila dia macam tu, banyak pemberontakan yang berlaku. Datanglah pemberontak, kepung rumah dia dan memaksa, wahai Uthman, hari ni kami tuntut kamu tak jawatan. Maknanya tuntut tak jawatan bukan zaman sekarang. Zaman dulu pun dah ada. Tuntut jawatan. Uthman katalah, ini pakaian yang dipakai oleh Rasulullah pada aku, oleh umat Rasulullah, aku tak akan tanggal walaupun nyawa aku tanggal. Ini ketegasan dia. Tak macam mana mundir-mundir meminta dibalik semula. Balik semula ke Mekah. Panjang cerita tuan-tuan. Tak macam mana ada satu penyangat dalam pentadbiran Uthman Affan ini bergerak menuju ke Iraq. Kudalah membawa cap mohon.
Cap mohon ni dikatakan dicop oleh Uthman bin Affan, tapi dia mampu orang. Bila tangkap bla tangkap, so pemberontak ini semua salah Uthman. Jom dah balik ni, nak balik, kita berangkat semula ke Madinah. Hari ni hari kita akan buat penentuan dengan Uthman bin Affan. So bila sampai kat sana, Uthman tengah ngaji Quran, pemberontak ni tanpa adab terus cuba rumah dia dan tikam daripada belakang. Matilah kawan ni pada umur 80 tahun. Dan pada masa tu siapa yang membela? Ali bin Abi Talib, Hassan dan Husin membela Uthman bin Affan yang tak dicatat dalam sejarah. Ni orang Syiah ni dia menolak semua. Mengatakan bahawa tidak ada sebarang pembelaan. Syiah punya bukan. Jadi bila mana wafat ni, maka fitnah ni dah wujud. Bila wafat Uthman bin Affan, fitnah makin besar. Wujud dua kumpulan besar, yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij. Ini yang berlaku sampai sekarang. Ada yang menyokong, ada yang menentang. Ada yang menyokong Ali sebagai khalifah, ada yang tak sokong. Antara yang tak sokong adalah sepupu Uthman nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Aisyah pada masa tu tak, dia okey dia. Aisyah berada di Madinah Al-Munawwarah. Ali dikatakan telah memindahkan pusat pentadbiran daripada Madinah ke Kufah. Kufah tak di Iraq. Dikatakan macam tu. Betul tak betul, Allah alam. Ali dikatakan telah memindahkan pusat pentadbir daripada Al-Madinah ke Kufah. Kufah di Iraq, sebab Iraq sekarang amat sokongan pada Ali dan Syiah hebat sampai sekarang. Masa tu Aisyah berada di Madinah bersama dengan sahabat lain, antaranya Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam. Dan Aisyah dikatakan memihak kepada Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair diangkat sebagai khalifah di Madinah, sedangkan ada khalifah yang betul di Kufah. Dua orang khalifah dalam satu zaman. Bahaya ni. Tak macam mana akhirnya nak berperang. Nama peperangan tu peperangan Jamal, peperangan Unta. Aisyah dengan Abdullah bin Zubair bergerak sampai satu tempat. Ali ni disokong oleh orang antaranya adalah Panglima Al-Ashtar. Apa nama, lupa nama dia tu. Ini panglima perang yang amat pintar menyusun strategi zaman Ali bin Abi Talib. Menyokong Ali, dan berlakulah pertemuan antara sahabat Nabi Aisyah dan Zubair, Abdullah bin Zubair dengan Ali bin Abi Talib. Jadi kita sebagai orang awam nak sokong mana? Geografi nak sokong siapa? Nak sokong siapa? Dia ada sokong siapa je? Sebab tu kalau tanya sokong siapa, kau sokong mana-mana. Jangan. Dua-dua ni orang jangan syurga ni. Kalau kita sokong mana-mana dan mentang mana-mana, kita jadi orang tali sebagai dia nak melaga-lagakan tu. So kalau bertemu dua sahabat yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah, kita serah pada Allah. Serah pada Allah. Aisyah dengan Abdullah bin Zubair. Zubair al-Awwal ni ayah kepada Abdullah. Zubair tu janji syurga oleh Nabi syurga. Zubair al-Awwal fil jannati. Ali fil jannati. Jannah juga di jannah, Allah Akbar. Tapi perang berlaku, perang Jamal berlaku, perang Jamal. Banyak kematian berlaku di sebelah pihak Abdullah bin Zubair. Dan Aisyah dikatakan menjadi tawanan pada Ali bin Abi Talib. Tapi Aisyah tak ada apa-apakan. Sebab Aisyah tak turut berperang, Aisyah cuma menengok saja. Dikatakan hadir untuk memberi sokongan kepada Abdullah, bukan mempegang senjata dalam hati dia. Sebagai tengok apa, iya boleh. Peranglah mereka berdua ni. Bila Aisyah tewas, Nabi suruh bawa Aisyah ni elok sampai ke Madinah. Bawa, dia buat apa? Bawa. Sejarah menyebutkan di depan hadis ifki ni, zaman fitnah yang berlaku zaman Rasulullah. Bila berlaku satu peperangan, Nabi ni ada isteri yang ramai, 9-10. Setiap kali peperangan Nabi Nabi buat undi nak bawa isteri-isteri baginda. Dalam satu peperangan, undian jatuh pada Aisyah. Aisyah dibawa bersama Nabi di medan perang. Tapi Aisyah ni badan dia ringan. Dia bawa apa, tandu pikul kan, tandu tu. Orang yang pikul tandu tu tak boleh membezakan Aisyah ada ke tidak dalam tu. Aisyah ada atau tak, sama je berat. Sebab Aisyah ni badan dia ringan. Entah macam mana, dan on the way setelah perang tu, Aisyah dikatakan buang air. Jadi yang membawa tandu tu tak
tak diberitahu Aisyah ni ke mana. Okey, bila okey jom jalan bawa tadi ni. Tak perasan Aisyah tak ada. Sebab sama berat ada atau tidak. So ada satu orang sahabat Sofwan bin apa lupa dah. Ditugaskan oleh tentera Islam, kamu ni ialah orang terakhir sekali untuk bergerak. Kalau ada barang-barang yang tertinggal, ambil kutip. Tapi itu hari yang tertinggal adalah orang. Siapa yang tertinggal? Aisyah binti Abu Bakar. Ni Aisyah ni perempuan, dia ni lelaki. Tapi Sofwan ni sahabat Nabi bawa Aisyah. Tapi tak macam mana musuh Islam daripada kalangan orang-orang munafik sebarkan WhatsApp pada masa tu. Fitnah pada masa tu, Aisyah dengan Sofwan telah melakukan mungkar antara dua sahabat ni. Ni bahayanya WhatsApp. Fitnah berlaku. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah tu lebih bahaya daripada membunuh. So jangan gunakan WhatsApp untuk kita buruk-burukkan kawan akan kita, bahaya begitu. So Nabi ni dalam keadaan nak kata yes, nak kata no, tak. Tunggu daripada firman Allah, menunggu wahyu daripada Allah. Masa tu Nabi tak bertegur siapa dengan Aisyah. Ini dia. Jadi kalau kita tak tegur siapa dengan Aisyah, kita tak apalah. Nabi pun ada juga macam tu. Dalam masa tu dikatakan kononnya Ali datang kepada Nabi, bisikkan macam ni, wahai Rasulullah, cerai-ceraikan Aisyah macam tu, bukan macam tu. Maklumat ni sampai ke telinga Aisyah. Dikatakan juga Aisyah ada rasa dendam pada Ali, berdendam. Tapi tuan ni semua tak pasti, not sure yet. Tak pasti lagi betul ke tidak. Dikatakan macam tu. Ali datang jumpa Nabi, bisikkan bahawa tak apa Rasulullah, bunga berkasa untung macam tu lebih kurang. Bunga berkasa untung. Dia sampai ke telinga Aisyah. Marah Aisyah, marah sebab nak roboh rumah tangga. Masa tu Nabi dan Aisyah menunggu jawapan daripada Allah. Allah yang tahu. So Aisyah balik rumah bapa dia Abu Bakar dan tempoh bertenang. Lalu turunlah wahyu daripada Allah membenarkan Aisyah. Aisyah ni perempuan yang suci. Aisyah tak bersalah. Badan Nabi Allah bahawa yang melagalah kamu ni adalah orang-orang Yahudi, orang-orang munafik. Tapi peristiwa itu dah berlaku. Pada masa itulah bila Nabi menegur Aisyah, Aisyah seolah-olah balai-balai tak tegur siapa, majulah konon macam tu. Tu spark kat situ. Jadi bila Nabi wafat, cerita panjang tu lah, yang tanya saja Nabi tanya. Bila Nabi wafat, meninggal dunia, disebutkan rasa dendam itu terbawa-bawa dalam ketika mana nak Ali menjadi khalifah. Dikatakan dan catatan, tapi cuma tak betul. So berlakulah konflik dua orang sahabat, 3 orang malah yang terlibat tu semua sahabat-sahabat Nabi, belah Ali dan juga belah Aisyah. So berlaku peperangan dan ada yang tewas, ada yang kalah. So kalau tanya saya apakah hikmatnya, saya akan kata saya tak tahu. Tapi cerita tu telah berlaku, cerita tu telah terjadi. Manusia mempunyai fikiran yang tak sama, cara didikan yang tak sama, cara fikir yang tak sama, menyebabkan berlaku konflik. Dan bila berlaku perang Jamal, ada satu pihak yang mengambil, yang memanipulitkan keadaan. Kononnya inilah ketika yang tepat untuk kita menyerang Ali bin Abi Talib. Sedangkan dia tak tahu. Nabi kata Ali ni gagah perkasa. Satu Ali boleh tewaskan 10 orang lelaki lain. Sebab tu nama tongkat Ali. Tongkat Ali. Satu Ali boleh tewaskan 10 yang lain. Ni Ali dia punya gagah perkasa ni. Muawiyah ambil masa ni untuk menyerang Ali bin Abi Talib. Muawiyah datang berdamsyik ke Kufah, serang Ali. Berlaku peperangan dalam peperangan Siffin 37 Hijrah di sebuah tempat nama Siffin. Perang. Alamak, Muawiyah kata tak jadi kita ni, kita akan kalah sebab Ali ni bukan sebarang orang. Hampir kalah. Lalu dia bisik pada Amr bin Al-As, ya Amr, fikir sesuatu lah supaya kita tak kalah teruk. Kalah dah, jangan kalah teruk. So dikatakan Amr pun fikir, Amr pun menjunjung kita Al-Quran. La hukmu illa lillah, la hukmu illa lillah. Tak ada sebarang keputusan hukuman melainkan Allah. Jadi bila Abu dah angkat, kita angkat bendera putih, dia angkat Quran ini. Dan sebelah Ali
pecah belah. Nak perang ke tak nak perang ke tak. Ali kata, kita teruskan perang ini merupakan tipu daya. Teruskan perang. Teruskan perang, tapi yang baik lagi kita berhentilah gitu, berhenti. So Ali pun berhenti dan terjadilah majlis al-tahkim, majlis perdamaian. Bila dah berunding balik Muawiyah dan tenteranya balik dalam keadaan bersatu hati. Tapi Ali ni balik dalam keadaan berpecah. Wujud dua pihak, Syiah dan Khawarij. Muawiyah satu barisan, Ali dua barisan, berpecah daripada 10 jadi 5-5. Muawiyah tetap sama 10 saja. Syiah dan ini muncul Syiah pecah daripada Khawarij. Khawarij keluar daripada barisan yang menyokong Ali bin Abi Thalib. Syiah mereka yang tetap menyokong Ali walau macam mana. Dalam kalangan Syiah ada satu kumpulan namanya Khawarij yang keluar daripada menyokong siapa-siapa. Dan Khawarij mengambil pendekatan yang tersendiri. Khawarij kata semua ni salah. Muawiyah pun salah, Amru pun salah, Ali pun salah. So kita bunuh semua orang. Bunuh pula lah. So mereka atur strategi. Ada dah pembunuh perpahan. Engkau bunuh Muawiyah, engkau bunuh Ali, engkau bunuh Amr bin Al-As. Ini watak penting yang menyebabkan kita ni berkecamuk. So setiap orang dah pasang strategi. Ajal hanya pada Ali bin Abi Thalib. Amru pun tak mati, Muawiyah pun tak mati. Ajal pada Ali. Ali meninggal wafat, dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ni tuan-tuan, dalam satu buku disebut apa tahu? Khawarij ni hati dikering. Dia bunuh apa yang datang. Tapi malam hari dia ada kaki ibadat. Sampai disebut oleh riwayat ada kolam air mata di kolam ni. Pak menangis pada rumah. Menangis menyesal sampai ada kolam. Ada lekukkan air mata dia, punya banyak nangis. Siang hari tak ingat semua tu, bunuh siapa-siapa. Jadilah macam sekarang ni. Yang hauti dengan sunnah, yang sunnah dengan yang sekarang berlaku, sembelih semua. Dah berlaku sama dulu lagi. Malam hari jadi manusia yang baik, menyesal dosa, tapi siang hari dah bertukar jadi apa entah. Ni Khawarij punya penangan. Geografi boleh panjang cerita orang alam tuan-tuan. So jawapan saya tak ada. Tapi cerita panjang tuan-tuan. Bersama lagi seri kedua pada esok hari tentang konflik yang belah panjang cerita tuan-tuan. Sejarah, saya juga minat sejarah ni. Tapi walaupun Muawiyah, kita pun juga sama ambil pendirian Muawiyah tak boleh dihina. Sebab Muawiyah tu siapa? Muawiyah adalah penulis wahyu Rasulullah. Yang kita baca Quran sekarang ni bekas tangan Muawiyah bin Sufyan. Dia yang tulis sebab dia cerdik. Hanya 17 orang zaman Nabi yang mampu menulis, antaranya Muawiyah bin Sufyan. 17 orang je. So Nabi lantik, wahai Muawiyah, kamu sebagai jurnalis wahyu. Dan disebut oleh ahli sejarah, saya dah pernah sebut dulu. Kata ahli sejarah ialah, saya ingat balik, rekod balik, debu pasir yang masuk ke dalam lubang hidung kuda Muawiyah, yang Muawiyah bawa berjuang bersama Rasulullah, lebih bernilai daripada dunia dan isi. Itu debu masuk dalam lubang kuda, bukan lubang hidung Muawiyah. Lubang kuda hidung Muawiyah, kuda Muawiyah yang dibawa tunggang bersama Nabi di medan perang lebih mulia daripada dunia dan isi. Ini Muawiyah. Takkan kita kata Muawiyah aku berdosa? Tak. Kita ambil pendekatan no comment. Terpulang pada Allah Ta'ala lah, macam mana di kalangan sahabat. Sebab sahabat semua dapat radhiyallahu anhu, ajma'in radhiyallahu anhu. Allah redha pada diorang sebabkan oleh generasi awal yang beriman pada Allah dan juga beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita jangan tanya lagi ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا
وذكرنا ما نسينا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.